Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak yang menyaksikan video pengajaran Cikgu pada kali ini. Baiklah, hari ini Cikgu memperkenalkan diri Cikgu Muhammad Jabalur bin Pari merupakan guru RBT tahun 4 di SKM Bombalai Tawau. Baiklah, reka bentuk teknologi merupakan mata pelajaran yang baru anak-anak pelajari di tahun 4. Okey, sebelum ni di tahun 3 tiada. Naik tahun 4, maka anak-anak akan belajar satu lagi mata pelajaran baharu yang diberi nama reka bentuk teknologi. Okey. Dalam reka bentuk teknologi ini antara topik-topik yang akan kita pelajari antaranya pertama sekali berkenaan dengan keselamatan bengkel yang akan kita sentuh pada hari ini. Kemudian pengenalan kepada reka bentuk, apakah itu reka bentuk, apakah itu teknologi. Seterusnya pengenalan kepada teknologi, reka bentuk pembungkusan, reka bentuk makanan, dan akhir sekali reka bentuk pengatur caraan. Okey, inilah yang akan kita pelajari sepanjang tahun ini. Okey. Seterusnya, marilah kita lihat topik pertama pada hari ini iaitu keselamatan bengkel. Okay, bagi anak-anak yang mempunyai buku teks di rumah, bolehlah rujuk buku teks, muka surat pertama. Okay. Bagi yang tiada buku teks, boleh melihat buku teks digital, boleh cari di YouTube, di Google, ataupun tekan link yang cikgu sediakan pada bahagian description. Okay. Let's go. Okey, baiklah murid-murid semua. Hari ini kita akan melihat unit pertama dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, iaitu keselamatan bengkel. Okey, cikgu percaya anak-anak semua tahu bahawa di sekolah kita terdapat sebuah bilik khusus untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, iaitu bengkel RBT. Okey, baiklah. Bengkel RBT ini sama seperti makmal sains, yang mana apabila kita berada di dalam bengkel RBT, terdapatnya peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi demi keselamatan diri kita, keselamatan peralatan yang kita gunakan, dan keselamatan kawan-kawan yang lain. Topik kita akan membincangkan berkenaan tentang peraturan-peraturan ini dalam topik yang pertama, dalam unit pertama ini, keselamatan bengkel. Okey. Next. Okey, baiklah. Pertama sekali kita lihat peraturan keselamatan bengkel. Okey, sebelum kita masuk ke dalam bengkel, kita kenalah tahu apa peraturan-peraturan yang terdapat di dalam bengkel sebelum, semasa ataupun selepas kita memasuki bengkel RBT. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, pertama, patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Okey, di dalam bengkel RBT terdapat banyak tanda-tanda ataupun simbol-simbol keselamatan. Okey, kita perlu patuhi, kita perlu tahu dan kita perlu patuhi setiap simbol-simbol ataupun tanda-tanda keselamatan di dalam bengkel. Seterusnya yang kedua, buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Okey, sebelum kita memulakan apa-apa aktiviti di dalam bengkel RBT, kita perlulah membuka semua tingkap dan pintu untuk pengudaraan. Okey. Seterusnya yang ketiga, bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Okey, selepas kita melakukan aktiviti, kita perlulah membersihkan meja kita. Okey, meja tempat kita melakukan aktiviti itu kita perlu bersihkan, kita perlu kemaskan semula sebelum kita keluar daripada bengkel. Okey, seterusnya yang keempat, letakkan beg di tempat yang disediakan. Okey, kalau kita bawa beg pergi bengkel RBT, kita letakkan beg kita tu di tempat yang telah disediakan. Jangan letak beg kita merata-rata tempat. Okey, letak di tempat yang disediakan. Seterusnya, gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Yang ini sangat penting. Okey, semasa kita membuat aktiviti, kita akan menggunakan banyak peralatan, pelbagai peralatan pertukangan di dalam bengkel. Okey, sebelum kita menggunakan peralatan itu, kita perlulah mendapat
kebenaran daripada guru. Minta izin dulu dengan guru, jumpa dengan guru, minta izin dengan guru untuk menggunakan alatan tersebut. Oke, seterusnya yang keenam, patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Patuhi patuhi dan maklumkan kepada guru jika kita hendak memasuki bengkel. Oke, kita kena patuhi semua peraturan-peraturan dan beritahu kepada guru sebelum kita masuk ke dalam bengkel. Oke, faham? Oke, seterusnya. Oke, sekarang kita lihat peraturan keselamatan diri. Tadi kita lihat peraturan keselamatan bengkel. Oke, sekarang kita lihat peraturan keselamatan diri kita. Oke, yang pertama, pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Bila kita masuk ke dalam bengkel, kita perlu memakai pakaian yang sesuai. Pakai kasut semasa di dalam bengkel, mesti pakai kasut. Oke. Seterusnya yang kedua, ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Ini bagi murid perempuan. Oke, ikat. Oke, ikat tudung tuh. Kemudian masukkan ke dalam apron. Oke, ini kita lakukan semasa kita melakukan activity. Oke, masukkan tudung ke dalam apron ataupun ikat. Sama juga dengan lelaki. Lelaki apabila memakai tali leher, masukkan tali leher ke dalam apron supaya tidak mengganggu kita semasa melakukan activity. Takut bila kita buat activity terjuntai-juntai kita punya tudung ataupun tali leher, maka itu akan mengganggu activity kita dan secara tidak langsung mungkin boleh membahayakan diri kita juga. Oke, seterusnya yang ketiga, ikat rambut yang panjang. Ini bagi murid perempuan yang tidak memakai tudung. Oke, bila tidak pakai tudung, rambut diikat dengan kemas di belakang supaya tidak mengganggu juga. Oke, tidak mengganggu aktiviti yang dilakukan di dalam bengkel. Oke. Seterusnya. Oke, seterusnya kita lihat peraturan keselamatan alatan. Oke, yang pertama kita lihat peraturan keselamatan bengkel, yang kedua keselamatan diri. Yang ketiga nih kita lihat peraturan keselamatan alatan. Oke. Untuk makluman murid-murid semua, di dalam bengkel RBT terdapat banyak peralatan. Oke, peralatan pertukangan. Oke, banyak sangat. Oke, jadi alatan-alatan ini pun perlu kita jaga dengan baik semasa kita menggunakan ataupun selepas kita menggunakan alatan tersebut. Oke, kita lihat yang pertama. Bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Sebelum kita menggunakan sesuatu alatan, kita tanya dulu dan kita minta tunjuk ajar dengan guru cara menggunakannya. Contohnya kita menggunakan gergaji besi atau gergaji logam, ataupun kita hendak menggunakan pemotong wayar misalnya. Oke, minta izin dengan guru dan minta tunjuk ajar. Jangan kita memandai-mandai. Oke, ingat ya. Oke, seterusnya yang kedua, berhati-hati semasa menggunakan alatan. Hati-hati. Contoh kita menggunakan alatan-alatan wiring. Oke, kita gunakan patri, logam. Oke, kita gunakan pemotong wayar. Kena berhati-hati. Oke, kena sentiasa berhati-hati dan sentiasa ambil perhatian. Kena sentiasa alert supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak kita ingini. Seterusnya, ketiga, laporkan alatan yang rosak kepada guru. Oke, laporkan peralatan yang rosak ataupun hilang kepada guru. Sekiranya peralatan yang kita gunakan itu rosak, bagi tahu dengan guru supaya guru boleh pastikan sama ada alatan itu masih boleh digunakan ataupun membahayakan kita sekiranya kita terus menggunakan alatan tersebut. Oke. Seterusnya, bersihkan alatan selepas digunakan. Selepas kita menggunakan alatan-alatan pertukangan, kita perlu bersihkan. Oke, bersihkan. Contoh kita menggunakan gergaji kan, kita menggergaji kayu, kita bersihkan dahulu gergaji itu, barulah kita letakkan semula di tempatnya. Oke. Ini penting sebab apa? Supaya gergaji itu tidak cepat rosak, berkarat ya dan tumpul dan sebagainya.
Oke, seterusnya yang kelima, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Selepas kita menggunakan peralatan-peralatan, kita letak balik di mana tempat yang kita ambil. Oke, di dalam bengkel RBT itu ada tempat-tempat yang telah dilabelkan, yang sudah dilabelkan tempatnya. Di situ kita ambil, kita gunakan. Selepas kita gunakan, kita bersihkan, kita letak kembali di tempatnya. Oke, seterusnya yang keenam, gunakan alatan dengan cara yang betul. Ini paling penting. Oke, gunakan alatan dengan cara yang betul. Sebab itulah sebelum menggunakan alatan, tanya dahulu dan minta tunjuk aja daripada guru. Oke, setiap peralatan ini ada cara-cara untuk kita menggunakannya. Bila kita silap menggunakannya, ia akan mendatangkan kecederaan ataupun mendatangkan sesuatu yang tidak diinginilah kepada diri kita ya. Seterusnya yang terakhir, yang ketujuh, dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Ini bahaya. Oke, ini bahaya. Jangan bergurau ataupun bermain semasa menggunakan alatan. Oke, contohnya pegang screwdriver. Pegang screwdriver, bermain-main bersama rakan, bermain-main, akhirnya berlaku kecederaan, tidak sengaja tercucuk rakan ataupun tidak sengaja mencederakan rakan dengan alatan yang ada di tangan kita. Sebab itulah bila menggunakan alatan di dalam bengkel, kita perlu berhati-hati. Jangan bermain-main, jangan bergurau-gurau dengan rakan. Buat aktiviti dengan teliti dan berhati-hati. Sebab apa? Sebab kita mahu mengelakkan berlakunya kemalangan semasa di dalam bengkel. Oke, faham? InsyaAllah. Oke, baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4 pada hari ini. Oke, kita imbas kembali. Hari ini kita telah belajar tentang keselamatan bengkel. Oke, dalam keselamatan bengkel ini kita telah mempelajari pertama sekali peraturan keselamatan bengkel. Yang kedua, peraturan keselamatan diri. Seterusnya yang ketiga, kita belajar tentang peraturan keselamatan alatan. Oke, kita akan jumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Marilah sama-sama kita mendoakan semoga pandemi COVID ini segera beransur pulih dan kita dapat kembali ke sekolah seperti biasa dan kita dapat belajar dan melakukan aktiviti-aktiviti di dalam bengkel Reka Bentuk dan Teknologi. Oke, semestinya aktiviti-aktiviti yang akan kita laksanakan ini banyak ya, banyak aktiviti dan projek yang akan kita laksanakan di dalam bengkel RBT. Peralatan-peralatan kita juga insya-Allah mencukupi. So, mudah-mudahan kita dapat kembali semula ke sekolah dan belajar seperti biasa. Oke, kita jumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Terima kasih di atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi.